Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah. Telah kita sampai pada perbahasan zakat perniagaan. Zakat perniagaan. At-tijarah, yakni perniagaan, maknanya ialah taqlibul mal li gharadi ar-ribh. Kita taklib, kita bolak-balikkan duit kita, harta kita dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu makna tijarah. Zakat perniagaan wajib kita bayar kalau kita bisnes bila mana cukup 7 syarat. Yang pertama, kaunuha urudan. Bisnes kita tu ialah bisnes urud. Urud ni ialah jamak kepada ardun, ardani, urud. Tu. Apa urud? Ma laysa bi dhahabin wala fiddah min asnafil amwal. Sesuatu perkara yang bukan emas, bukan perak, daripada jenis-jenis harta. Benda yang selain daripada emas dan perak. Contoh kereta, motor, susu kambing, apa lagi, barang-barang bisnes lah selain daripada emas dengan perak. Arabic gum, buah tin, apa-apa yang kita jual selain daripada emas dan perak, kita panggil urudun. Urudun. Jadi mesti bisnes kita tu bisnes urud. Kalau kita bisnes duit, maka tak wajib bayar tak wajib bayar zakat perniagaan. Boleh. Jadinya mereka yang buat money changer tak wajib zakat perniagaan. Sebab tu Ibnu Suraj, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyebut basyiru as-sayarifata an la zakata alaihim. Berilah kamu khabar gembira kepada mereka yang bisnes money changer, sesungguhnya tidak ada zakat ke atas mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ialah waniyatu tijarah. Niat untuk bisnes. Ada niat untuk bisnes. Okey. Kalau tidak ada niat untuk bisnes, tak wajib zakat perniagaan. Yang ketiga, kaunun niyyah maqrunatan bitamalluk au fi majlisil aqd. Yang ketiga, hendaklah niat bisnes itu, niat nak berniaga tu berbetulan ataupun bersekali dengan waktu pemilikan barang bisnes. Contohnya kita nak bisnes Arabic gum. Tu. Tak. Bila kita bayar 50,000 contoh, tak. Ketika kita bayar tu dapat barang kepada kita. Ketika kita dapat barang tu, kita niat untuk bisnes. Jadi niat tu mesti berbetulan ketika mana barang tu menjadi hak milik kita. Ataupun dalam majlis akad, kita bagi duit kat dia 50,000, kita pun dapat barang Arabic gum. Kita tak niat ketika mana kita dapat barang tu. Tapi kita duduk dalam majlis akad lagi ni, belum berpisah daripada majlis akad. Ketika duduk dalam majlis akad tu, kita niat untuk berniaga. Tak. Itu. Okey, boleh Jadi pertama, mesti barang bisnes itu urud. Yang kedua, mesti ada niat berniaga. Yang ketiga, mesti niat berniaga itu muqtarin, maqrunatan bitamalluk ataupun fi majlisil aqdi. Yang keempat, wa kaunut tamalluki bi muawadatin kabai'in wa ijaratin wa mahrin nawabihat tijarata la irthin wa hibah. Hendaklah barang yang kita memiliki untuk bisnes tu dengan cara muawadah. Muawadah ni pertukaran lah. Kita bayar 50,000, tak, kita bagi ke dia, dia pun bagi kita duit, dia bagi kita Arabic gum. Jadi ada pertukaran daripada dua pihak, tu muawadah. Kalau tidak ada pertukaran daripada dua pihak, maka tak wajib zakat
tijarah. Contohnya kita dapat 50,000 kilo Arabic gum. Tak. Tapi dengan cara mewarisi daripada ayah kita. Contohlah ni ayah kita mati, ada tinggal Arabic gum banyak, tak ada orang dah. Ahli waris kita dah seorang, dapat belaka barang-barang tu kepada kita. Tak. Lepas tu kita jual barang tu. Wajib zakat tak wajib zakat? Sebab apa? Tidak ada muawadah. Kita tak bagi apa-apa kat ayah kita. Kita tak bayar 10,000, lepas tu kita dapat Arabic gum, tak. Malah ayah kita bagi kat kita sebab dia mati. Tak. Wahibatin, begitu kalau ayah kita bagi hadiah. Ayah kita ke siapa ikutlah, bagi ke kita hadiah 50 biji handset. Handset jenama mahal. Tak. Kita tak bagi duit pun kat dia, kita tak bagi apa-apa kat dia, tak bayar apa-apa. Dia bagi hadiah saja nak bagi, dia sayang ke kita, dia baik dengan kita. Kita pun jual lah, nak buat apa handset banyak-banyak. Perniagaan kita tu tak wajib zakat. Sebab apa? Tidak ada kaunut tamalluk bi muawadatin. Yang ke seterusnya, wa alla yanidda malut tijarah bi naqdihi alladhi yuqawwam bihi athna al-hawli nakhisan an-nisab fa inadda kadzalika in qata'a al-hawlu. Ni ada perincian yang banyak, kita baca ringkasnya. Syarat ke berapa ni? 2, 4, 5. Syarat yang kelima, kita tidak tukar barang perniagaan tu dengan duit yang kita mula-mula beli barang tu. Ketika mana kita tukar tu pula kurang daripada nisab, ketika itu tak wajib zakat dan terputusnya haul. Nak zakat kena cukup haul yang barulah. Contoh apa? Kita jual Arabic gum. Bagi contoh Arabic gum lah, sebab kita jual Arabic gum. Kita jual Arabic gum. Tak. Sampai satu masa tu kita tukar Arabic gum yang ada dalam kita ni dengan duit. Maknanya kita jual semua sekali. Kita jual semua sekali. Itu mana tamdid. Kita ubah harta yang kita ada, barang bisnes yang kita ada, iaitu Arabic gum barang itu kepada duit. Macam mana kita ubah barang tu kepada duit? Dengan kita jual lah. Tak. Okey. Jadi bila kita jual Arabic gum tu, sebelum cukup haul, contoh dalam lepas 6 bulan bisnes, tak. Kita pun jual semua sekali barang-barang tu. Bila kita jual barang tu, kita hanya dapat dalam RM5,000. Dalam RM5,000. Kita beli dulu dengan RM1, kita jual pun dengan RM1. Kita jual semua sekali tu, tak. Boleh jadi apa, dia tak nak jual dah. Tak nak jual dah tempoh masa yang lama, jadi dia nak lelong je. Lepas ni aku tak nak bisnes dah. Aku tak pandai bisnes. Tak, bisnes tak jadi sama. Jadi dia bosan-bosan, dia jual semua sekali. Dapat dah RM5,000. RM5,000 itu tak. Bila hasil daripada pertukaran barang kepada duit. Itu makna tamdid. Barang Arabic gum, dia jual sebab dia tak nak bisnes lepas ni, jadi dia jual secara borong, secara murah. Dia barang tu bertukar jadi duit. Itu duit RM1. Tak. Bila tukar jadi duit tu kurang nisab. RM5,000 saja, kurang nisab lah. Nisab apa? RM15,000 contohnya. Tak. Ketika itu terputuslah haul. Itu secara ringkas lah. Dia ada perincian yang panjang sebenarnya. InsyaAllah kita akan baca dalam kitab yang lain. InsyaAllah. Itu mana wa alla yanidda malut tijarah binaqdihi alladhi yuqawwam bi athna al-haul naqisan an-nisab fa inadda kadzalik in qata'a al-haul. Tidak berlakunya tamdid. Apa tamdid? Harta yang kita ada, duit yang kita ada, harta yang kita ada iaitu barang bisnes diubah menjadi duit. Dia diubah jadi duit dalam pertengahan haul, nak duit tu tak cukup nisab, maka terputuslah haul. Syarat yang keenam, wa alla yaqsidal kunyah fi asna'il haul fa in qasadaha in qata' wa la yaqta'uhu mujarradul isti'mal min ghairi qasdin laha. Syarat yang keenam, nak wajib zakat
perniagaan ialah seseorang itu tidak berniat untuk simpan barang. Contoh dia bisnes kereta. Tak ada lah dalam 20 biji kereta dia jual. Tak. Masuk bulan ketiga bisnes, malas aku nak bisnes serabut kepala dah. Jadi dia kata, aku nak simpan je kereta ni duduk kat rumah aku. Hari ni aku pakai kereta ni, esok pakai kereta lain, lusa pakai kereta lain, mana 20 hari tu tukar-tukar sama kereta. Tak. Ketika itu haul terputus. Patutnya kalau cukup setahun wajib zakat. Tak, tapi bila berlalu 3 bulan dia niat untuk iddikhar, untuk kunyah, untuk simpan barang tu, makna tak nak bisnes dah. Tak, haul zakat bisnes tu, zakat tijarah tu terputus. Dan kalau ada kereta semata-mata tak wajib zakat. Wajib zakat kalau kita bisnes kereta. Kita ada motor 10,000 buah kat rumah, tak wajib zakat. Tak wajib zakat setahun keluar sebiji motor ke sebiji kereta, tak wajib. Bila wajib? Kalau kita bisnes. Jadi sekarang ni walaupun banyak kereta dia, walaupun harta dia banyak, kalau kita convert kepada RM, tapi dia bukan bisnes, dia saja nak simpan. Selepas mana dia kecewa, berniaga 3 bulan tak laku ataupun tak berjaya, ataupun kena tipu ke ikutlah. Yang penting dia berhenti untuk bisnes dan berubah untuk simpan sahaja barang tu. Simpan sahaja. Jangan dia pakai, ataupun dia simpan dan niat untuk pakai. Ketika itu terputus haul. Wala yaqta'uhu mujarradul isti'mal min ghairi qasdin laha. Kalau semata-mata pakai, dia ada kereta 20 biji tak, dia nak bisnes lah. Dan 3 bulan tak laku sebiji abuk lagi, dia pun dah tak laku langsung, baik laku tukar-tukar kereta, pakai ni kereta lain, esok kereta lain. Bila dia pakai tu, dia tidak niat pun untuk simpan kereta tu, untuk tidak bisnes, tak. Dia tidak niat pun untuk berpaling daripada bisnes, tak. Dia kekal nak bisnes. Cuma dia nak naik juga kereta yang dia ada tu. Jadi hari ni dia naik kereta ni, esok naik kereta tu, lusa naik kereta lain pula. Tak. Ketika itu kalau sekadar mujarradul isti'mal, tanpa ada niat untuk kunyah, untuk simpan, untuk iddikhar pada asna'il haul, barang-barang bisnes, tak. Ketika itu tidak memutuskan haul, wajib tak habis lagi. Wa mudhiyul haul min waqtil milki. Wa mudhiyul haul min waqtil milki. Syarat yang ketujuh ialah hendaklah berlalu setahun daripada pemilikan harta. Itu. Hendaklah berlalu setahun daripada pemilikan harta. Jadi kalau siapa bisnes 2 hari, 3 hari, tak, 2-3 bulan, 5 bulan, tak wajib zakat. Sebab mesti nak berlalu setahun bisnes tu. Okey, adapun nisab tidak disyaratkan pada zakat perniagaan kecuali pada akhir haul sahaja. Dengan makna dia mula-mula bisnes, start mula dengan RM5,000. Tak. Tapi bila bisnes semakin maju, bila habis tahun tu, bila dikumpulkan, dibilang, tak, nak tutup akaun tu, semua sekali barang dia tu dengan keuntungan, tengok dalam RM100,000, maka wajib zakat. Walaupun mula-mula bisnes tak cukup haul, RM5,000, tapi bila dah akhir haul tak cukup nisab, maka wajib zakat semula. Walaupun pada mula-mula bisnes tidak cukup nisab, ada RM5,000 sahaja, tapi bila akhir haul cukup nisab, wajib zakat juga 2.5. Dia sebut tu, wajibuha rub'u ushri qimati urud at-tijarah. Wajib zakat tijarah berapa? 2.5 sahaja daripada nilai barang bisnes. Daripada nilai barang bisnes. Boleh baca sini. Anal wajiba fi zakati urud at-tijarah rub'u ushri qimatiha fatuqawwamu bi jinsi ra'sil mal alladhi ushturiyat bihi in kana naqdan wa illam yakun naqdal balad. Fa in mulikat bi ardin. Jadi perincian sikit kita bacalah sebab ada dalam ni rajak ni. Okey. Nisab bagi zakat tijarah ialah 2.5. 2.5 daripada nilai harta bisnes yang dia ada. Lepas tu dia ada perincian. Apa perincian dia? Yang pertama, kalau kita beli
barang bisnes kita dengan duit RM, ataupun dolar ataupun genih, ikutlah. Tak? Kita sebut di Malaysia guna RM. Kita beli modalnya RM50. Modalnya RM50,000. Okey, kita beli Arabic gum contohnya. Tak, RM50,000 dapat banyak lah. Betul. RM50,000 dapatlah contohlah 1000 kilo. Macam mahal sangat pula. Kita jual apa? Jual handset lah. Jual handset. Kita ada RM50,000, kita beli handset. Handset ada dalam 50, dalam berapa? 50,000 dan 5,000 lah. Ini dah 50,000. Jadi RM50,000 modal kita beli handset, dapatlah 5,000 biji handset. 5,000 biji handset. Kita beli dengan RM ringgit Malaysia. Pada akhir haul nak tutup akaun ni, cara kita nak keluar zakat ialah kita kira semua sekali barang yang masih ada dengan kita. Contoh baki lagi tadi 5,000 buah, baki contoh dalam 2,000 biji lagi, 2,000 buah, 2,000 biji handset lagi, 3,000 dah laku. Okey, kita kira sekali 2,000 handset yang ada, nilainya berapa. Tak, lepas dapat nilai tu, kita tambah pula dengan nilai keuntungan sekali dengan modal lah. Nilai keuntungan sekali dengan modal. Lepas tu kita tambah dengan nilai barang yang masih ada kat kedai kita tu. Lepas tu barulah kita keluarkan 2.5. Boleh? Tu. Boleh, Jadi barang yang kita ada dalam berapa tadi? 2,000 biji handset yang belum terjual pada akhir haul. Kita nak tutup akaun ni. Ada 2,000 handset yang belum terjual. 2,000 handset ni harganya dalam 20,000. Harganya dalam RM20,000. Nilainya dalam RM20,000. Lepas tu 3,000 handset yang telah terjual. Tak. Kita tambah dengan apa tadi? RM20,000 barang yang masih ada dengan kita tu. Jadi yang terjual dalam 3,000 buah handset. 3,000 buah handset ni lah kita ambil lah dalam RM60,000. RM60,000 sekali untung lah tu. Sekali untung. Jadi RM60,000 tak. Tambahlah dengan handset yang kita ada ni dalam RM20,000. Jadi keluarlah RM80,000. Kita keluar 2.5, bukan 25. 25 parak, 2.5 daripada RM80,000. Begitu. Tu. Boleh? Faham insya-Allah. Kalau susah-susah pergi pejabat agama tanya. Suruh dia kira lagu mana nak keluar zakat. Jadi kita nak nilaikan itu dengan duit yang kita guna untuk mula-mula beli barang. Kita mula-mula beli handset dulu dengan RM. Maka kita nilaikan barang yang kita ada ketika mana akhir haul dengan RM juga. Kalau kita beli dengan dolar, kita nilaikan dengan dolar. Kalau kita beli dengan genih, kita nilaikan dengan genih. Begitulah. Kalau kita beli dengan ardun. Kita beli handset bukan dengan duit. Kita beli 5,000 handset itu, 5,000 buah biji handset itu kita beli dengan kereta. Kita serah kereta kita sebiji. Tak. Kita sagar kereta apa, kita serah. Nilai kereta tu RM50,000. Maka kita pun dapatlah handset sebanyak 5,000 buah. Tak. Jadi kita beli barang bisnes kita iaitu handset itu dengan barang juga iaitu kereta kita. Tak. Ketika itu pada akhir haul kita nak takwimkan, kita nak nilaikan barang bisnes kita yang berbaki. Tak, macam mana dengan cara naqdul balad. Ikut tempat. Kalau tempat kita tu Mesir, maka kita tak nilaikan barang yang berbaki tu dengan genih.
Kalau di Malaysia dengan RM, kalau di tempat-tempat pakai dolar dengan dolar. Begitu. Kalau kalau tempat pakai dinar dengan dinar. Jelas. Jadi zakat perniagaan ni dia berkait dengan apa? Berkait dengan nilai, bukan dengan barang. Berbeza pada zakat, contohnya zakat buah-buahan, zabib dan juga inak. Cukup nisab apa semua kita keluarkan inak juga, kita keluarkan zabib juga, kita keluarkan tamar juga. Tak? Kita bela kambing, kita keluarkan kambing sebagai zakat. Kita bela lembu, kita keluarkan lembu sebagai zakat. Kita ada tanaman gandum, kut, beras, kita keluarkan beras juga sebagai zakat. Kat sini tak? Kita bisnes kereta, kita bisnes motor, kita bisnes Arabic gam, zakat kita tak keluarkan motor, tak keluarkan kereta, tak keluarkan Arabic gam. Lepas tu keluarkan apa? Nilai daripada barang yang masih berbaki dan juga tambah dengan keuntungan termasuk modal yang telah laku. Tambah semua sekali keluar 2.5 sahaja. Tak? Selesai kat situ. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.